Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tentang analisis kebutuhan wacana berdasarkan artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut lagi, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Nur Eli Eliana binti Rahmat, dan yang kedua ialah Nur Aisyah Nabila binti Nurizam. Yang ketiga ialah saya sendiri. Okey, saya teruskan dengan definisi penanda wacana. Penanda wacana ialah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang, sama ada melalui tulisan ataupun ucapan. Tujuannya pula ialah bagi mewujudkan rangkai kata antara sebahagian teks dengan yang lain. Selain itu, ia juga akan menjadikan sesuatu ayat itu lebih teratur dan mempunyai kesinambungan antara satu sama lain. Terdapat 4 jenis penanda wacana yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah kronologi tambahan, iaitu memberi maklumat tambahan. Yang kedua ialah kronologi tentangan, iaitu memberi maklumat yang bertentangan. Yang ketiga ialah kronologi musabab, ianya menyatakan sebab. Okey, yang keempat ialah kronologi tempo, yang menunjukkan aturan atau urutan masa. Jenis penanda wacana yang pertama ingin saya terangkan ialah kronologi tambahan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, tambahan bermaksud sesuatu yang ditambahkan pada suatu keterangan. Antara kronologi tambahan yang dapat kita lihat ialah dan, lalu, selebihnya dan malah. Berdasarkan penulisan artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani yang dikarang oleh Citizen Ismail pada tahun 2022, terdapat beberapa contoh penanda wacana kronologi tambahan. Antaranya ialah pada muka surat yang pertama, iaitu penanda wacana dan. Penanda wacana tersebut menunjukkan kronologi tambahan kerana ada perhubungan dengan penambahan. Ayatnya ialah seorang pemikir dan budayawan diangkat sebagai direktor pertama. Okey. Contoh kedua yang terdapat dalam artikel ini ialah pada muka surat 3, iaitu penanda wacana malah. Ayatnya ialah malah. Sejak semester 1 tahun pertama hingga tahun akhir, saya terus memperoleh hadiah sketsa Kartini. Selain itu, contoh ketiga ialah penggunaan penanda wacana lalu pada muka surat yang kedua. Ayatnya berbunyi, kami berbaris, berjalan berarak melewati lapangan, beralun-alun masuk ke jalan Malioboro, lalu masuk ke simpang menuju jalan Kaliorang. Seterusnya, kita pergi kepada kronologi yang seterusnya, iaitu kronologi tentangan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, tentangan ditakrifkan sebagai sesuatu yang menjadi bandingan atau imbangan. Oleh itu, penanda wacana tentangan ialah penghubung wacana yang menunjukkan wujudnya pertentangan maklumat antara satu maklumat yang baharu dengan maklumat sebelumnya dalam wacana yang sama. Contoh penanda wacana untuk menunjukkan maksud tentangan atau sebaliknya ialah tetapi, sungguh pun, walaupun, walau bagaimanapun, namun demikian, sekiranya tidak, melainkan dan sebagainya. Berdasarkan artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani, saya mendapati bahawa terdapat satu penanda wacana bagi kronologi tentangan, iaitu perkataan tetapi pada perenggan ke-10 baris ke-16. Ayatnya berbunyi, kalau semua ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sehat dan gempal.
Ayat di atas jelas menunjukkan bahawa perkataan tetapi berfungsi untuk menghubungkan ayat tunggal dengan ayat majmuk. Ayat tunggalnya ialah kalau semua ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan rapi. Manakala ayat majmuknya pula ialah Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Oleh itu, penanda wacana tetapi penting kerana ia memainkan peranan sebagai menggabungkan ayat tunggal dengan ayat majmuk. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang penanda wacana kronologi tempoh. Penanda wacana kronologi tempoh digunakan untuk menunjukkan aturan atau urutan masa. Contoh penanda wacana kronologi tempoh yang saya dapat berdasarkan artikel ialah contoh pertama antaranya ialah pada muka surat 1 iaitu penanda wacana 2 hari sebelum itu. Penanda wacana tersebut menunjukkan kronologi tempoh kerana ada berkaitan dengan masa. Ayatnya ialah 2 hari sebelum itu pendaftaran wajib berlangsung di bahagian sesi penerimaan mahasiswa baharu dengan menunjukkan surat rasmi daripada Etis Pendidikan Malaysia dari Jakarta beserta maklumat pengesahan sijil tinggi Sekolah Menengah Malaysia iaitu Komsik High School Certificate dan lulus bahasa Melayu yang setara dengan Sekolah Menengah Atas Indonesia. Seterusnya contoh 2 ialah yang saya dapat pada artikel ini. Ayatnya berbunyi, esoknya saya gagahi juga ke kampus dihantar dengan motosikal oleh Helfi, puteri sulung ibu Kartika. Seperti yang kita tahu, esok merupakan hari selepas hari ini, maka perkara tersebut menunjukkan kaitan dengan masa dan waktu. Seterusnya, kita beralih kepada kronologi musabab. Penanda wacana musabab merupakan sebab berlakunya sesuatu. Contoh penanda wacana jenis ini ialah oleh itu, kerana itu, akhirnya, kesudahannya, maka, sekiranya begitu, kesimpulannya dan sebagainya. Berdasarkan artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani, saya mendapati bahawa terdapat 5 penanda wacana bagi kronologi musabab. Salah satu penanda wacana bagi kronologi musabab ialah perkataan maka yang ditemui pada perenggan 9 baris ketiga. Ayatnya berbunyi, datanglah tugasan sketsa mingguan daripada asisten dosen Nyoman Gunarasa, maka makin lancarlah saya melakukan dengan cepat. Maksud bagi ayat tersebut ialah saya dapat melakar dengan lebih cepat sekiranya tugasan sketsa mingguan daripada asisten dosen Nyoman Gunarasa datang. Oleh itu, perkataan maka menjadi penanda kronologi musabab dalam ayat ini. Artikel hidup mahasiswa harus berani menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Hal ini dapat memberi kefahaman yang jelas kepada pembaca apabila mereka membaca artikel ini. Seterusnya saya akan menerangkan tentang keutuhan wacana. Sebelum kita pergi ke keutuhan wacana, kita mengenali dulu definisi wacana. Menurut Asma Haji Omar 1982, wacana bermaksud unit bahasa yang melebihi batas ayat yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perenggan, bab, buku, novel, cerpen, cerita, dialog siri buku dan sebagainya. Seterusnya kita pergi ke definisi keutuhan wacana. Menurut Kamus Dewan 1956, keutuhan wacana bermaksud suatu kesatuan ucapan, pertuturan dan percakapan. Menurut Asma Haji Omar pula, keutuhan wacana bermaksud keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbangkan ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai suatu yang bermakna dalam komunikasi. Seterusnya, konsep wacana yang baik. Wacana yang baik mestilah menunjukkan 2 ciri asas iaitu pertautan dan kesatuan. Kita pergi ke pertautan. Hubungan antara unsur-unsur bahasa seperti kata hubung, penanda wacana, kata rujukan dan sebagainya yang berfungsi untuk menyambung bahagian-bahagian dalam wacana tersebut. Bila contoh kata hubung ialah seperti walaupun, malah, lantaran dan sebagainya. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertautan. Yang pertama ialah kata rujuk, yang kedua ialah peluburan dan penggantian dan yang ketiga ialah kata penghubung.
Kita tengok dulu kata rujuk. Kata rujuk ialah penggunaan kata-kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada objek atau manusia. Baiklah, berdasarkan artikel Siti Zainal Ismail 2022, saya dapat menganalisis penggunaan kata rujuk ini dapat dikenal pasti pada muka surat 3. Ayatnya berbunyi, selebihnya saya sudah memulakan kerja Melaka di Jalan Malioboro, atau kalau ada kesempatan saya naik bas ke Prambanan di Jalan Solo atau ke Candi Borobudur. InsyaAllah ada rezeki di sana. Baiklah, penggunaan sana pada ayat kedua menunjukkan penggantian terhadap tempat, iaitu Prambanan di Jalan Solo atau ke Candi Borobudur. Seterusnya kita pergi pula kepada peluburan dan penggantian. Peluburan dan penggantian ini ialah satu konsep apabila perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama. Contoh yang saya dapat analisis dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ini ialah pada muka surat 3. Ayatnya berbunyi, malah sejak semester 1, tahun pertama hingga tahun akhir, saya terus memperoleh hadiah sketsa Kartini. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat lihat perkataan semesta tidak berulang dalam satu ayat. Maksudnya di sini, semesta hanya disebut di hadapan 1 tahun tetapi tidak disebut di hadapan tahun akhir. Seterusnya ialah kata penghubung. Kata penghubung ialah menghubungkan sama ada ayat-ayat atau perenggan-perenggan dalam wacana supaya dapat memperlihatkan pertalian makna antara ayat atau perenggan seterusnya. Baiklah, menurut Michael McCarthy tahun 1991, beliau telah menggariskan 3 fungsi kata penghubung, iaitu yang pertama penghuraian, yang kedua ialah pengembangan dan yang ketiga ialah penambahan. Kita tengok dulu penghuraian. Baiklah, fungsi penghuraian perkataan seperti seterusnya, tegasnya, pada sudut yang lain, selain itu, sebaliknya dan sebagainya. Dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani terdapat penggunaan fungsi penghuraian, iaitu pada muka surat 2. Ayatnya berbunyi, kemudian pintu ditolak keras dan lampu bernyala. Saya tersengih melihat Raka yang terus terkepil-kepil memandang saya tenang di kerusi. Okey, baiklah, berdasarkan ayat dekat atas, penulis telah menggunakan perkataan kemudian sebagai fungsi penghuraian. Seterusnya ialah pengembangan. Fungsi pengembangan idea menggunakan kata-kata hubung seperti tetapi, dan, oleh itu, sebab, kerana, dengan dan sebagainya. Baiklah, contoh dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani yang menggunakan fungsi pengembangan ialah pada muka surat 2, iaitu ayatnya berbunyi, saya masih mendengar laungan itu tetapi pandangan mata sudah kelabu. Baiklah, apabila kita melihat ayat tersebut, kita dapat lihat penulis menggunakan perkataan tetapi yang menunjukkan penggunaan fungsi pengembangan. Yang ketiga ialah penambahan. Fungsi penambahan dapat dilihat dari segi penggunaan faktor masa atau penyataan kejadian yang menggunakan kata hubung seperti sebelum, selepas, berikutnya, ketika, pada masa, dalam hal itu dan sebagainya. Contoh dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani yang menggunakan fungsi penambahan ialah pada muka surat 2. Ayatnya berbunyi, pada masa itu, Atin Wahyuningsih terpilih menjadi penari dengan profil baharu. Baiklah, berdasarkan ayat tersebut, penulis tengah menggunakan penanda wacana pada masa itu sebagai fungsi yang menunjukkan fungsi penambahan. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada kesatuan. Kita lihat definisi kesatuan. Kesatuan ialah unsur dalam wacana yang mempunyai hubungan idea atau kesinambungan idea. Setiap bahagian atau unsur dalam wacana yang mempunyai hubungan idea tajuk atau jadual yang menjadi latar wacana tersebut. Contohnya ialah ayat-ayat, perenggan atau subtajuknya mempunyai hubungan makna yang mengarah kepada keumpamaan perbincangan wacana itu. Maksudnya di sini kesatuan ini hanya membincangkan tentang satu topik dan tidak mencampurkan topik yang lain. Sebaliknya dia hanya memfokuskan untuk satu topik sahaja. Terdapat 4 konsep yang dapat mengutuhkan sesuatu wacana. Konsep-konsepnya ialah semantik, leksikal, fonologi dan gramatikal. Kita fokus kepada konsep yang pertama, iaitu konsep semantik. Semantik ditarifkan sebagai jalinan makna antara satu ayat dengan ayat yang lain. Menurut Winifred Crombie tahun 1985, beliau menyatakan bahawa terdapat 2 jenis hubungan semantik, iaitu hubungan semantik umum dan hubungan semantik interaktif. Salah satu kategori yang terdapat dalam hubungan semantik umum ialah hubungan sebab dan akibat. Di dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani, terdapat satu ayat yang dapat menjadi contoh dalam kategori hubungan sebab dan akibat. Ayatnya berbunyi, semua karya Temuduga telah disahkan. Saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di ASRI pada tahun 1970.
Ayat semua karya Temuduga telah disahkan merupakan sebab manakala ayat saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di ASRI tahun 1970 pula merupakan hasil. Sebab dan hasil merupakan salah satu contoh di dalam kategori hubungan sebab dan akibat dalam semantik umum. Contoh lain pula juga telah ditemukan di dalam artikel yang sama. Ayatnya berbunyi, jika hujan gerimis, baju pun basah tetapi kepala dilindungi oleh topi besar di kepala. Ayat jika hujan gerimis merupakan syarat, manakala ayat baju pun basah tetapi kepala dilindungi oleh topi besar di kepala pula merupakan hasil. Oleh itu, syarat dan hasil adalah contoh bagi kategori hubungan sebab dan akibat. Hubungan semantik interaktif banyak berfungsi dalam wacana berbentuk lisan. Hubungan ini bertujuan untuk menimbulkan respon atau tindak balas daripada pihak yang mendengar. Menurut Winfred Crombie pada tahun 1985, terdapat 3 bentuk asas aplikasi semantik dalam pertuturan atau perbualan, iaitu inisiatif, respon dan susulan. Contoh ayat bagi bentuk inisiatif yang telah saya temui di dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ialah apel dengan Pak Umar Khayyam boleh ya menemani beliau membaca cerpen dan novel di bawah pohon senar yang rendang di depan kamus kita. Ayat ini menunjukkan intonasi tanda tanya kerana terdapat tanda soal di hujung ayat. Manakala contoh ayat bagi bentuk susulan yang terdapat dalam artikel pula ialah ya, kalau untuk menjadi seniman, pelukis harus mengalami pahit maut. Itulah rangsangan kreativiti atau lukisan bisa terjual. Ayat ini menunjukkan ayat penyata kerana terdapat tanda nokta di hujung ayat. Artikel ini sangat bagus dan hebat kerana mengandungi hubungan semantik yang dapat menjadikan wacana ini menjadi lebih utuh. Baiklah, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pautan antara perkataan atau frasa secara semantik, iaitu makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal ini merujuk kepada keutuhan bahagian wacana, iaitu antara perkataan leksikal dalam wacana tersebut. Oleh itu, hubungan ini dapat dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Hubungan leksikal wacana tercapai melalui penggunaan kosakata yang serasi. Okay. Baiklah, terdapat beberapa cara untuk mendapatkan atau memperoleh hubungan leksikal ini, iaitu antonim, pengulangan, sinonim, kolokasi, hiponim, homonim serta pembuka dan penutup. Contoh yang terdapat dalam petikan ialah antonim yang bermaksud berlawanan pada muka surat yang kedua. Ayat ini ialah pemandangan mapram tersorot ke arah mahasiswa-mahasiswi yang beratur di halaman depan kampus. Mahasiswa-mahasiswi merupakan leksikal antonim yang berada di dalam ayat tersebut. Okay. Contoh yang kedua ialah sinonim yang bermaksud kata yang menyokong makna yang sama atau hampir sama. Ayatnya berbunyi, semua karya Temuduga telah disahkan. Saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di ASRI tahun 1970. Kita dapat lihat di sini bahawa apabila semua karya telah diluluskan, maka mereka dapat menyertai program seni lukis dan grafik ini. Contoh yang ketiga ialah hiponim yang bermaksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain pada muka surat yang pertama. Ayatnya berbunyi, kelengkapan berupa topi anyaman daripada
berbekas tampi bulat seakan-akan topi petani atau nelayan. Topi itu sesuai bagi menghindari cuaca panas atau hujan. Di sini pula kita dapat lihat bahawa topi anyaman daripada berkas tampi bulat ini dikategorikan sebagai topi petani atau nelayan. Ia juga dapat menghindari cuaca panas ataupun hujan. Maka di sini jelaslah bahawa terdapat makna yang lain dalam satu ayat. Contoh yang terakhir ialah pengulangan, yang bermaksud terdapat pengulangan kata yang sama pada muka surat yang pertama. Ayat ini berbunyi, saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran 2 hari sebelum minggu mapram. Temuduga itu termasuk ujian melukis cat air di studio dan melakar dengan arang dan tinta di halaman kampus hingga pasar yang tidak jauh dari kampus. Semua kali temuduga telah disahkan. Di sini kita dapat lihat bahawa terdapat 3 perkataan temuduga yang telah diulang dalam ayat. Seterusnya ialah konsep fonologi. Menurut F. Parker tahun 1974, fonologi ialah suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa, iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan. Manakala Abdullah Hassan dalam bukunya Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia pada tahun 1993 menyatakan bahawa fonologi mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu. Dalam wacana tulisan, alat-alat yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan lain-lain lagi. Contoh ayat dalam artikel bagi tanda baca koma ialah, saya jelaskan, sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang di Melaka. Terdapat tanda baca koma selepas ayat saya jelaskan dan ayat sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka. Jadi, ia merupakan fonologi dalam wacana ini. Contoh ayat lain bagi tanda soal ialah ayatnya berbunyi seperti, ujian apakah ini? Kami akan dimasukkan ke bilik gelap. Terdapat tanda soal selepas ayat ujian apakah ini. Jadi, intonasi suara semasa membaca merupakan fonologi dalam wacana ini. Artikel ini mengandungi konsep fonologi yang dapat menjadikan artikel ini menjadi lebih menarik dan sedap untuk dibaca oleh pembaca. Baiklah, seperti mana yang kita tahu, penggunaan wacana yang berkualiti dapat dilihat melalui binaan tata bahasa yang menggunakan penanda gramatis. Terdapat beberapa penanda gramatis yang perlu kita ketahui. Antaranya ialah kata hubung, yang di mana ia menghubungkan antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Kata hubung yang pertama ialah berfungsi sebagai huraian seperti seterusnya, selain itu pada sudut yang lain dan sebaliknya. Contoh yang terdapat dalam petikan pada muka surat 3 ialah kata hubung akhirnya. Ayatnya berbunyi, daripada 15 orang perempuan seangkatan akhirnya satu hilang entah ke mana. Kata hubung yang kedua ialah berfungsi sebagai pengembangan idea seperti oleh itu, kerana, dengan dan lain-lain. Contoh yang terdapat dalam petikan ialah kata hubung kerana pada muka surat yang kedua. Ayatnya berbunyi, inilah detik getir kerana kami akan berarak jalan kaki untuk menuju ke daerah Kaliorang. Kata hubung yang ketiga ialah berfungsi sebagai penambahan seperti sebelum, selepas, kemudian, berikutnya, ketika itu dan sebagainya. Contoh yang terdapat dalam petikan pada muka surat 2 ialah kata hubung kemudian. Ayatnya ialah, kemudian pintu ditolak keras dan lampunya bernyala. Baiklah, penanda gramatis yang seterusnya ialah kata rujukan, di mana ia menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia
Okey, kata rujukan yang paling mudah untuk dikenal pasti ialah kata ganti nama sendiri, seperti saya, dia, mereka, kami dan sebagainya. Contoh yang terdapat dalam petikan ialah kata rujukan saya pada muka surat 2. Ayatnya ialah esoknya saya gagahi juga ke kampus yang dihantar dengan motosikal. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kejelasan dalam artikel. Kejelasan ayat sangat penting untuk memberikan perhatian dalam sesuatu penulisan agar lebih mudah untuk kita fahami. Kejelasan isi pula penting untuk menyemak semula panjang pendek ayat. Ayat pendek boleh membantu koheren iaitu kesinambungan. Sementara ayat panjang membantu dalam kohesi iaitu kekuatan tarikan di dalam penulisan akademik. Kita terus kepada kohesi yang terdapat dalam artikel. Kohesi ialah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan sesuatu teks yang padu atau memperlihatkan pautannya. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Kohesi yang utuh terhasil melalui jalinan secara berkaitan atau berkesinambungan. Berdasarkan artikel yang saya analisis, terdapat beberapa contoh kohesi, antaranya ialah pada muka surat 1 pada perenggan 3. Ayatnya berbunyi, saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran. 2 hari sebelum mapram, temuduga itu termasuk ujian melukis cat air di studio dan melakar dengan arang dan tinta di halaman kampus hingga ke pasar yang tidak jauh dari kampus. Semua karya temuduga telah disahkan. Saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di ASRI tahun 1970. Berdasarkan ayat di atas, ayat pertama, kedua, ketiga mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Hal ini kerana setiap ayat yang ditunjukkan di atas menceritakan tentang proses temuduga yang dialami oleh penulis. Seperti yang kita lihat kat sini, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dia penulis bercerita tentang temuduga. Jadi hal tersebut menunjukkan ayat tersebut ada kohesi antara satu sama lain. Seterusnya ialah koheren. Koheren merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan antara satu sama lain dengan lain dalam sebuah wacana supaya dapat difahami. Berdasarkan artikel yang saya dah analisis, terdapat beberapa contoh koheren, antaranya ialah ayat pada muka surat 2 perenggan ke-8. Selesai sahaja minggu mapram, saya memilih bilik sewa di Kuncen, tidak jauh dari kampus ASRI. Hidup sebagai siswa pelajar harus berani dengan wang lukisan hasil jualan pameran bulan Februari 1969 di Shah Motel, sebahagiannya dibawa ke Jogja. Saya terus membuka akaun di Bank Negara Indonesia. Bunga tabungan sebanyak RM5,000 sebulan itulah buat perbelanjaan sewa bilik termasuk sarapan dan makan malam. Demi menjimatkan wang, saya berkongsi bilik dengan Yovita yang berasal dari Palembang yang sejurusan seni lukis grafik. Berdasarkan perenggan di atas, kita dapat lihat perenggan tersebut hanya memfokuskan tentang sewa bilik. Penulis menceritakan pelbagai perkara tentang sewa bilik dan perkara tersebut menunjukkan terdapat koheren dalam perenggan tersebut. Kesemua ayat yang digunakan menyokong dan menunjukkan perkaitan antara satu sama lain. Selanjutnya ialah akronim dan kata singkatan yang terdapat dalam teks. Akronim ialah singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Contoh yang saya dapat daripada artikel Siti Zainul Ismail lah, yang pertama ialah mapram ataupun kenyataan penuhnya ialah masa prabakti mahasiswa. Yang kedua ialah ASRI, iaitu Akademi Seni Rupa Indonesia. Akhir sekali, kami telah membuat beberapa rujukan untuk menyiapkan tugasan ini, iaitu menganalisis wacana berdasarkan artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani. Ini sahaja pembentangan dari kami bertiga. Saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan sekian terima kasih.